Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Syukur kita kepada Allah diberikan kesempatan untuk kita teruskan kita punya tadabbur dalam surah Al-Balad. Baik, sebelum kita teruskan, kita mulakan kita punya pembelajaran dengan Al-Fatihah, iaitu surah pembuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita terus buka kepada surah Al-Balad sahaja terus ya. Kita terus tadabburkan lewat sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, kita terus masuk dalam dia punya tajwidnya. Baik. La, okey, kita tengok di sini ada satu cacing. Tanda cacing ini jadi kita dah tahu dah. Tanda cacing sama ada warna biru atau hijau. Okay. Jika dia berwarna biru, maka dia mad wajib. Mad wajib muttasil. Jika dia warna hijau, mad jaiz munfasil. Okey, kita tengok di sini warna apa? Warna kita dapati dia warna hijau. So dia adalah kategori mad jaiz munfasil. La uqsimu bihadzal balad. Okay, di sini ada qaf. Qaf ni bertanda mati dia warna hijau. Qaf dia tak warna hijau, tetapi tanda mati dia sahaja warna hijau. Jadi ini merupakan qalqalah sughra. Bihadzal balad. Okey, kita tengok di sini. Ini dia punya huruf pula yang warna hijau, tetapi dia hidup. So ini merupakan qalqalah, huruf qalqalah kubra. Ini sughra, ini kubra, kecil besar. Wa anta hillum bihadzal balad. Okey, nun ini berwarna hijau, so kita dah tahu nun yang berwarna hijau merupakan ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Hillum, okey, kita dah sebut dah, jika ada tanwin bertemu atau nun mati bertemu ba, maka dia merupakan iklab kerana sebutan ini seumpama nak menyebut huruf mim. Mim ni, nampak? Jadi kita nak sebut tanwin ataupun nun mati yang asalnya ikhfa, bila kita nak sebut ba selepas tu, dia seumpama kita sebut mim. Boleh? Hillum bi. Hillum bi. Sebab anda baca tanwin, selepas tu nak sebut huruf ba. Lumbi. Seumpama kita sebut mim sebenarnya. Sebab itu Arab dia terus bubuh mim. Dan dinamakan hukumnya iklab. Bihadzal balad. Okey, ini juga ada seperti ini. Qalqalah kubra. Okey, senang je nak tahu qalqalah. Dia warna hijau. Warna hijau, huruf tu warna hijau, qalqalah kubra. Ataupun tanda mati warna hijau, qalqalah sughra. Jika qalqalah akbar, dia ada tanda ada tanda syaddah di sini. Tanda syaddah. Okey, kita tengok ayat ketiga.
wa walidin wa ma walad. Okey, ini merupakan tanwin idgham. Tanwin idgham. Idgham. Walad. Okey, di sini sama seperti ini qalqalah kubra. Laqad. Okey, di sini dal merupakan qalqalah sughra. Kerana dia punya tanda mati dia hanya tanda mati sahaja warna hijau. Khalaqna, di sini ada tanda mati warna hijau. Ini sahaja warna tanda qalqalah sughra. Khalaqnal insan. Okey, nun yang berwarna hijau saya dah cakap sebelum ni merupakan ikhfa. Jika nun tu warna merah dia idgham. Okey. Insana fi kabad. Insana fi kabad. Okey, di sini merupakan qalqalah kubra ya. Ayahsabu okey, kita tengok nun ni berwarna merah. Jadi inilah merupakan qalqalah pula. Inilah merupakan idgham. Idgham ada dua. Yang mana idgham yang mana selepas dia tak ada huruf syaddah warna hijau, maka itu merupakan idgham yang ada dengung. Idgham ma'al ghunnah. Tetapi jika selepas nun merah ni ada ada syaddah warna hijau, so itu merupakan bila ghunnah. Idgham bila ghunnah. Okey, jadi ini merupakan idgham bila ghunnah. Ini merupakan idgham ma'al ghunnah. Di sini ada qalqalah sughra. Yaqdiru alaihi. Okey, di sini ada ya mati. Okey, ini lain sikit. Ini merupakan hukum tambahan yang dinamakan madlin. Jika saya dah sebut sebelum ni, kita tak ada buat tanda hijau atau merah di sini. Jika madlin itu hanya mad ni kita tak ada buat. Kita buat hukum tajwid yang macam ikhfa, idgham tu baru kita buat warna-warni. Okey, jadi ya yang mati yang mana sebelumnya pada atas merupakan madlin ya. Alaihi ahad. Okey, di sini juga ada qalqalah. Ini qalqalah. Jika kita sambung dia jadi idgham. Jika kita tak sambung dia jadi qalqalah. So ada dua pilihan di sini. Boleh. Sebab tu ada dua warna, ada warna hijau atau warna merah tu. Hebatnya. Okey, yaqulu ahlaktu malal lubada. Okey, di sini tiada hukum. Tetapi di sini ada satu tanwin warna merah dan selepasnya ada syaddah warna hijau, so merupakan idgham bila gunnah. Boleh ya. Lubada. Okey, tanwin ni buat selari. Tanwin ni selari. Tetapi dia warna hitam. So tanwin selari dia merupakan izhar ya. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu tak ada hukum. Al-lam nun ni warna merah dan selepas dia syaddah warna hijau, so dia idgham. Nun warna merah idgham. Tanda hijau syaddah merupakan bila gunnah, so idgham bila gunnah. Lam merupakan mim, ini merupakan izhar syafawi ya. Mim mati merupakan izhar syafawi. Boleh izhar ya, warna hitam. Nun mati atau mim mati merupakan izhar syafawi. Kalau nun mati izhar ki. Yarahu. Okey, di sini ada tanda panjang tapi waw kecil. So cacing di sini bukan kategori mad silah, bukan kategori mad wajib atau mad jaiz, tetapi dia mad silah atau tawilah atau qasirah. Jadi kita nak tahu jika dia tawilah dia ada tanda panjang macam ni. Tapi jika dia qasirah dia tak ada tanda panjang. So kita nampak sini tanda panjang, so inilah merupakan mad silah tawilah. Ahad. Okey, di sini ada qalqalah kubra ya. Alam naj'al lahu 'ainain. Di sini ada satu hukum namanya izhar mimati naj'al. Di sini ada hukum dia qalqalah sughra kerana ada tanda mati kecil warna hijau, tanda mati warna hijau. Naj'al. Okey, lam ni warna merah. Lam ni warna merah macam tak ada di sini. Jadi lam warna merah ni, lam warna merah bermaksud kerana lam ini dimasukkan ke dalam lam ni oleh ini pun dia masuk lam idgham mislain, maksudnya idgham yang sama dia punya huruf dia masuk ke dalam ni walaupun bukan nun mati. Boleh, tetapi kalau dia bukan namanya idgham bighair atau ma'al ghunnah ataupun idgham syafawi, bukan, kerana itu hanya mim atau nun sahaja. Ini lam. Okey, di sini ada syaddah yang bila ghunnah yang mana tak ada dengung di sini. Lahu. Okey, inilah merupakan maksilah qasirah. Ya, maksilah qasirah makna tak ada panjang atas dia. Ainain. Okey, di sini maklin ada. Maklin di sini. Ainain. Okey. Walisanau. Okey, di sini ada tanwin berwarna merah. So ini merupakan idgham. Wa syafatain. Okey, di sini tain.
Okey, ini merupakan maklin. Ini pun merupakan maklin. Maklin ni merupakan tanda mati yang mana sebelum dia baris atas. Okey, ini merupakan idgham ma'al gunnah. Wa hadaina. Okey, ini banyak maklin di sini. Ini maklin. Hadainahun naj. Okey, di sini ada tanda syaddah warna merah. Apa maksud tanda syaddah warna merah? Dia ada dengong. Inilah namanya wajibul gunnah. Naj. Okey, di sini ada tanda mati warna hijau di qalqalah sughra ya. Najdain. Okey, ini merupakan maklin. Mengapa dia warna biru? Kerana ini juga merupakan mad arid lisukun, yang mana panjang dia 6 harakat. Falaqtahama. Okey, di sini ada qaf yang berwarna hijau, tanda mati dia warna hijau. So ini merupakan qalqalah sughra. Tahamal aqabah. Okey, di sini juga tiada hukum. Sorry. Wama. Okey, tanda cacing dia warna hijau. So ini merupakan mad jaiz mufasil. Adraka. Okey, di sini ada tanda berhenti warna hijau. So ini merupakan qalqalah sughra. Adraka mal aqabah, tiada hukum. Fakku raqabah juga tiada hukum. Tetapi ini jika kita sambung ke sini maka jadi izhar halqi. Au. Okey, di sini merupakan maklin. It'amu. Okey, di sini waw tanwin ini warna hijau. So tanwin warna hijau tak lari tak bukan ikhfa. Fi yaumin. Okey, ini juga ikhfa sama seperti ini. Zi masghabah. Masghabah. Okey, tak ada hukum, tetapi ini jika kita sambung ke sini, sambung masghabatin yati. Okey, jadi hukum dia jadi hukum idgham apa? Ma'al gunnah. Yatiman. Okey, di sini ada tanwin warna hijau, so tak lari tak bukan ikhfa. Dha maqrabah. Okey, di sini ada tanda mati warna hijau, so dia merupakan qalah sughra. Maqrabatin. Okey, di sini kalau kita sambung ke sini jadi izhar. Izhar ya, tanwin. Au miskina. Okey, di sini ada satu tanwin warna hijau. Tanwin warna hijau kita tak lagi tak bukan ikhfa. Dha matrabah. Okey, tiada hukum, tetapi ini jika sambung sini jadi ikhfa seperti ini. Summa. Okey, syaddah warna merah merupakan gunnah, wajibul gunnah. Senang cerita kalau ada sahaja tanda merah syaddah, dia merupakan wajibul gunnah. Kana minal ladzina amanu wa di sini tiada hukum sebab tu saya tak berhenti. Okey, melainkan ada huruf yang kita abaikan, yang mana kita tak panjangkan. Watawasau. Okey, di sini merupakan maklin bis sabri. Okey, di sini ada tanda mati warna hijau. So tanda mati warna hijau merupakan qalqalah sughra. Watawasau. Okey, di sini juga ada maklin seperti ini. Bil marhamah, tiada hukum. Ulai. Okey, di sini kita tengok tanda cacing ni warna biru. So dia mat wajib muttasil. Ulaika ashabul maimanah, tiada hukum. Walladzina kafaru bi ayatina hum. Okey, di sini ada mim mati. So mim mati merupakan izhar. Izhar syafawi. Ashabul mash'amah, tiada hukum. Alaihim narum. Okey, di sini ada tanwin warna merah bertemu dengan syaddah. So tanwin warna merah ini bertemu syaddah merupakan tanwin warna merah, syaddah warna merah. So dia gunnah. So ada gunnah. So idgham ma'al gunnah. Mu'sadah. Tiada hukum. Tetapi sini ada mim. Kerana apa mim? Kerana selepas surah Al-Balad, surah Syam memulai dengan bismillah. So kalau kita sambung alaihim narum mu'sadatum kita nak sebut ba tu kita seakan-akan sebut huruf mim. Baik, selesai sudah kita punya kita punya tajwid dalam surah Al-Balad. Saya buat kat rumah je. Baik. Saya nak masuk serba sedikit tentang surah Al-Balad ini. Apakah yang mahu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Balad ini? Jadi apa maksud surah Al-Balad ini, tuan-tuan? Surah Al-Balad ini merupakan maksudnya ialah negeri. Negeri apa tu Al-Balad? Okey, nak tahu negeri apa? Kita baca sama-sama surah dia. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La bismillahirrahmanirrahim. Maaf lupa bismillah. La uqsimu bihadzal balad. Okey, maksudnya apa di sini? Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri apa ini? Maksudnya negeri ini. Hadza ni maksud ini
negeri ini. Negeri ini apa maksudnya di sini? Ini bermaksud okey, di mana Nabi Muhammad duduk waktu tu? Di mana Nabi Muhammad waktu tu duduk waktu tu, itulah negerinya. Hadza maksudnya negeri ini. Kalau Nabi duduk di Madinah, maka Madinah lah negerinya. Kalau Nabi duduk di Mekah, maka Mekah lah negerinya. Kita tengok surah Al-Balad ni turun sama ada Makiyah atau Madaniyah. Okey, kita tengok Al-Balad merupakan surah Makiyah yang mana diturunkan di Mekah. So Allah merujuk negeri ini adalah negeri Mekah. Jadi perbincangan surah Makiyah ini berkisar sekitar kebahagiaan dan kecelakaan manusia. Tentang tauhid banyak dalam surah Makiyah. Jadi kita baca ayat seterusnya. Wa anta hillum bihadzal balad. Okey, dan engkau Muhammad, okay, engkau anta ni merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tinggal di negeri ini. Ini merujuk pada Mekah. Okey. Wa anta hillum bihadzal balad. Okey, dan engkau tinggal di sini iaitu di negeri ini, di negeri Mekah. Okay, kita masuk ayat ketiga. Wa walidin wa ma walada, dan demi bapa dan anaknya. Wa walidin wa ma walad. Maksud di sini wa walidin wa ma walad, dan maksud kat sini ialah pertalian antara kaum-kaum, antara hubungan-hubungan kaum. Dia kaum Quraisy ini merupakan satu keturunan. Quraisy ini merupakan nama seorang nenek moyang mereka, yang mana Quraisy ini pun juga dibinkan kepada Nabi Ismail AS. Yang mana nama lain bagi Quraisy ialah Kinanah. Ada setengah riwayat mengatakan Kinanah. Kinanah merupakan nama lain dia ialah Quraisy. Okey. Wa walidin wa mawalad. Jadi surah Al-Balad ni Allah bersumpah dengan negeri Mekah. Jadi hebat juga negeri Mekah ini. Hebat. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan kaum Quraisy, dengan li'ila fi Quraisy, dengan Allah bersumpah dengan negeri Mekah. La uqsimu bi hadzal balad. Okay, kita tengok ayat seterusnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Okey. Maksudnya Allah menciptakan manusia ini, saya dah serangkan sebelum ni, Allah menciptakan manusia, Allah membuat perumpamaan dengan menggunakan tangannya sendiri. Bukannya Allah menggunakan tangan. Kita tak boleh sifatkan Allah seperti kita. Allah laisa kamitslihi syai', seperti mana-mana makhluk. Allah tak sama. Jadi Allah menciptakan manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan. Boleh, ciptaan Allah kepada manusia adalah sebaik-baik ciptaan. Okey, jadi Allah, kejap ya. Okey, jadi Allah menciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Kabad maksudnya susah payah. Susah payah di sini. Anak abang kacau. Okey. Jadi kita masuk ke ayat ke-5. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Okey, maksudnya apa? Apakah dia merujuk pada manusia? Apakah dia manusia itu mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Jadi Allah sebut di sini, adakah manusia ini mengira bahawa tiada yang berkuasa ke atas mereka? Adakah mereka fikir mereka ini bergerak, hidup atas mereka sendiri? Jadi ada sebab nuzul dalam ayat tersebut. Ayat 5 dan ayat 6. Jadi kita baca dia punya sebab turun dia, sebab nuzul ayat 5 ni. Jadi firman Allah, apakah manusia itu menyangka bahawa tiada seorang pun yang berkuasa ke atas dirinya? Al-Balad, diriwayatkan bahawa ayat ini ditujukan kepada Abi Al-Asad bin Qaladah Al-Jumahi yang terpedaya dengan kekuatan tubuh badannya. Kata Ibn Abbas, Abu Al-Asad dengan megah berkata, aku telah membelanjakan harta yang banyak untuk memerangi Muhammad, padahal Abu Al-Asad berdusta. Okey, jadi di sini ayat ini ditujukan kepada seorang kaum Quraisy
yang gagah perkasa, yang badan dia sangat-sangat sasa, yang namanya adalah Abu Al-Asad bin Qaladah Al-Jumahi, daripada kabilah Jumah ataupun Bani Jumah. Kita masuk ayat ke-6. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Okey. Ayat ke-6. Okey, kita tengok pada asbabun nuzul ayat ke-6 ini juga ada sebab turun ayat ni. Asbabun nuzul maksudnya sebab turun. Firman Allah bermaksud dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Al-Balad. Menurut Muqattil, ayat ini diturunkan kepada Haris bin Amir bin Naufal yang telah melakukan satu dosa, lalu dia meminta fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyuruhnya membayar kifarah. Haris berkata, harta aku telah habis untuk membayar kifarah dan derma semenjak aku masuk agama Muhammad. Kata-kata ini boleh jadi bermaksud dia mengungkit apa yang telah dikeluarkannya ataupun ia menyesal kerana berbuat demikian. Jadi ini pula ayat ke-6 ini merujuk kepada sahabat yang lain pula. Sahabat Nabi yang lain yang bernama Haris. Haris yang mana Nabi menyuruh dia membayar kifarah. Kerana apa Nabi menyuruh dia bayar kifarah? Haris ini melakukan satu dosa yang mana tidak disebut dalam tafsir ini. Yang mana dosa itu memerlukan kifarah, memerlukan pembayaran denda di situ. Tetapi Al-Haris dia kata, hartaku semua habis. Semua habis harta aku, dah bayar. Harta aku semua dah habis kepada agamamu. Jadi di sini tak boleh cakap macam tu. Kalau kita kena bayar kifarah. Untuk yang kita belanjakan itu dikira sebagai sedekah. Kita tak boleh ungkit perkara tu. Jadi kita ungkit perkara tersebut, itu merupakan kita menyesal berbuat demikian. Dalam ayat tafsir ini mengatakan kita menyesal berbuat demikian kerana kita mengungkit. Maksud mengungkit ialah kita menyesal buat benda tu. Seumpama kita menyesal buat benda tu. Kerana bila kita tak buat benda tu, kita boleh bayar kifarah. Seumpama itu. Kita tak boleh kaitkan benda ni sebab ia merupakan konsep yang berlainan. Untuk kifarah perlu duit yang lain. Itu merupakan duit yang lain. Jika kita mengungkit dengan kata duit aku banyak habis, so kita mengungkit katanya duit ini dibayar untuk kifarah. So tiada pahala di situ. Tiada pahala untuk kita membayar duit di situ. Sedekah itu tidak diterima. Itu tak boleh ungkit. Jangan ungkit apa yang kita dah buat kebaikan. Itulah hebatnya orang yang mempertahankan, orang yang sabar, orang yang tidak pernah walaupun dia buat banyak menolong orang dan membantu, dia tidak pernah mengungkit apa yang dibantunya. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawasanya Abu Al-Asad bin Qaladah Al-Jumahi telah terperdaya oleh kekuatan fiziknya. Dia mengatakan bahawa dia telah menyumbangkan harta yang sangat banyak untuk musuh Muhammad dan ia bangga dengan kekayaannya, padahal dia berdusta dalam hal itu. Maka dari itu telah ayat ini. Ini dari asbabun nuzul pada tafsir yang lain. Baik, kita masuk ayat ke-7. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Okey. Jadi ayat di sini kata Allah menjelaskan bahawa apakah ini merujuk kepada manusia inilah yang merujuk kepada Abu Al-Asad bin Qaladah Al-Jumahi dengan juga Al-Haris tadi, yang mana seorang kafir dan seorang lagi Islam. Jadi ayat ini merujuk kepada mereka dan ke seluruh manusia juga. Apakah dia mengira bahawa tidak ada sesuatu yang melihatnya? Apa benda yang dicakap, apa benda yang dibuat, semua tu. Jadi, kita masuk ke ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Ini Allah menegaskan. Kita ni banyak mengeluh manusia ni. Satu makhluk yang suka mengeluh. Jadi Allah dah bagi kita akal dan fikiran, dan apa yang kita ada semuanya kurniaan Allah. Cuma Allah nak kita bersyukur dengan apa yang dia bagi. Cara bersyukur ialah dengan cara kita gunakan apa yang kita ada. Jangan apa yang kita ada tu kita tak gunakan. Bersyukur bukan kita hanya cakap Alhamdulillah, tak, salah. Syukur ialah kita manfaatkan apa benda yang kita ada untuk menambahkan nilai diri kita. Ada mata, guna mata elok. Ada kaki, guna kaki elok. Ada tangan, guna tangan elok. Untuk apa? Untuk menegakkan syiar Islam, untuk menegakkan kebenaran.
itulah gunanya, bukannya menegakkan kebatilan. Itu bukannya guna untuk manfaat, itu guna untuk kemudarat. Salah sebenarnya. Okey. Jadi Allah sebut ayat 8, bukankah kami telah menjadikan untukmu sepasang mata, untuknya dan sepasang mata. Ayat ke-9, walisanan wa syafatain, dan lidah dan sepasang bibir. Jadi ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang mana kita dustakan. Fabi ala rabbikum tukadziban. Kita dustakan, takzib, kadzab di sini. Kita tak gunakan. Kalau nak tahu anda ini sama ada anda ini mendustakan apa yang Allah bagi atau tidak, anda cek balik diri anda, adakah apa benda yang anda bagi ni, apa benda yang kamu ada, harta, tangan, kaki, kanan, mata, kereta, buku, apa ilmu yang kamu ada, adakah kamu gunakan semua itu untuk syiar Islam, untuk mengupgrade diri kamu, untuk kamu syukur pada nikmat Allah. Jika kamu tak gunakan semua yang kamu ada itu, tak guna sebaik-baiknya, dan kamu tidur, tak gunakan sebaiknya lah, maksudnya tak belajar, akal kita tak gunakan sebaiknya, maka itu bermaksud kamu tak bersyukur kepada Allah. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Quran bahawa terlalu sedikit orang yang bersyukur kepada aku. Memanglah kita selalu cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu bukan syukur, itu hanya cakap je, cakap syukur. Tapi syukur sebenarnya ialah apa yang kita ada tu, kita yang cakap Alhamdulillah tu sebab kita dapat satu perkara, satu benda, dan kita kena gunakan benda tu untuk memanfaatkannya. Baru itulah maksudnya bersyukur. Maksudnya kita guna. Macam tu kita dapat motor yang lawa kan. Tapi motor lawa tu kita simpan dalam rumah. Kita tak guna pun, kita simpan. Apa harta ada kita simpan, kita tak pakai pun. Tapi kita bersyukur, Alhamdulillah Allah mengasihkan harta banyak. Tapi kita tak guna harta tu, simpan dalam store lama-lama. Itulah namanya tak bersyukur. Kita tak gunakan pun walaupun kita cakap Alhamdulillah. Dan di situ beralihlah kita punya watak kepada bakhil. Bakhil maksudnya di mana? Bakhil ni maksudnya harta yang kita tak gunakan, kita simpan, yang kita tak nak bagi orang. Kita tak nak bagi manfaat kepada orang lain. Kita simpan atas kita nak kumpul harta jadi kaya. Itulah maksudnya bakhil. Boleh? Faham konsep dulu. Okey. Kita masuk ayat ke-10. Wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Apa maksud dua jalan di sini? Dua jalan di sini ialah jalan kebajikan dan jalan kejahatan. Jadi kita dah masuk dalam surah Syam tadi, menjelaskan bahawa ada dua jalan yang diberikan kepada manusia, sama ada jalan kebaikan dan jalan keburukan, yang mana Allah berikan kepada roh kita sebelum kita dapat masuk ke jasad. Kita lah makhluk Allah yang diberi pilihan sama ada nak buat baik atau buruk. Itu maksud ayat ke-11. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Maksudnya di sini manusia ini tidak menempuh jalan yang sukar. Kalau kita dengan satu nasyid kan, jalan lagu dia, ramainya orang yang melalui jalan luas itu, sedikit orang yang melalui jalan sempit itu. Pernah dengar lagu tu? Lagu tu dah lama dah, nasyid tu. Jadi jalan yang ke syurga ni, jalan kebaikan ni penuh dengan onak dan duri dan sempit. Banyak kesukaran, banyak susah payah. Jalan nak berjaya, jalan nak senang, jalan nak mudah, jalan nak ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semua penuh dengan susah payah. Itulah jalan kejayaan. Yang mana jalan tu sangat susah, tapi ramai orang tak memilih jalan tersebut. Sebab tu ramai. Maksud Allah di sini ayat 11, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Kita tengok ayat ke-12. Wa ma adraka mal aqabah. Dan tahu kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar? Okey, apa jalan yang mendaki dan sukar? Aqabah ni. Aqabah jalan yang sukar. Kita tengok ayat ke-13. Fakku raqabah, iaitu melepaskan hamba sahaya. Melepaskan hamba sahaya di sini, hamba sahaya pun maksud apa? Hamba sahaya ialah maksudnya hamba yang mana dia berkhidmat kepada tuannya tanpa bergaji. Orang yang dia setiap orang gaji yang tiada gaji. Dia milik tuannya. Dia konsep hamba ni halal bagi tuan dia. Tuan dia. Sebab tu tuan dia boleh mengahwini isteri dan dengan hamba dia sekali. Misalnya hamba dia perempuan, tuan dia lelaki. Boleh. Jadi hamba merupakan milik tuan. Milik sepenuhnya. Itu maksud hamba sahaya. Hamba milik sepenuhnya. Jadi hamba ini, orang zaman dulu payah nak melepaskan hamba. Lepaskan hamba ini merujuk kepada orang-orang Quraisy dulu. Orang-orang Quraisy dahulu, yang mana orang Quraisy ini zaman dulu, zaman sekarang ni kurang sikit hamba. Zaman dulu banyak hamba, yang mana mereka collect
hamba ni, munculnya hamba ni daripada peperangan. Peperangan dulu banyak berlaku. Zaman kita dah tak ada peperangan dah. Paling terakhir pun Perang Dunia Kedua. Mungkin Perang Dunia Ketiga akhir zaman akan berlaku. Itu pun kita standby dengan pahala-pahala kita, insyaAllah. Jadi pada zaman Nabi, zaman orang Melayu zaman dulu, sebelum 19 tahun merdeka lagi, semua zaman peperangan. Jadi zaman peperangan ni mesti ada hamba. Sebab apa? Bila kita berjaya satu takluk, satu kota, maka kota tersebut ahli-ahli kaum-kaum wanita ataupun orang tua yang lemah atau anak-anak yang lemah, mereka semua tak akan dijadikan hamba. Itulah maksudnya. Dalam peperangan, bila takluk satu kota, dia akan ambil tawanan. Itu dia makan tawanan, itu dijadikan hamba. Untuk bayar apa? Bayar ganti rugi untuk tak bunuh mereka. Macam itulah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin zi masghabah. Atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Okey. Jadi ayat ke-13 yang tadi mengatakan melepaskan hamba sahaya. Itu merupakan satu poin pertama. Poin yang kedua ialah memberi makan pada hari yang terjadinya kelaparan. Ini perkara yang orang sukar nak buat. Yang mana maksudnya terjadi kelaparan ini seperti kemarau. Seperti pada waktu itu berlakunya kemelesatan ekonomi. Atau waktu itu payah nak dapat makanan. Jadi pada waktu itu semua orang sukar sangat nak beri pertolongan kepada orang lain. Payah nak bagi pertolongan ataupun beri makanan kepada orang lain. Sebab mereka merasa perut mereka sendiri. Mereka pun nak jaga perut mereka sendiri. Nak jaga periuk nasi sendiri. Mereka buat apa nak jaga periuk nasi orang lain. Sebab zaman sekarang ni zaman sukar. Jadi waktu ini macam tu paling payah orang nak bagikan bantuan sedekah makanan. Seperti kita tengok contoh Sayyidina Ali AS. Bagaimana ketika Sayyidina Ali dengan Fatimah AS, Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mereka merupakan suami isteri. Jadi mereka hidup miskin. Mereka sangat payah nak dapat makanan. Sebab Sayyidina Ali ni bukan seorang yang berharta. Dia pun dikahwin dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha pun dengan bermaskawinkan baju besi saja. Tetapi ketika mereka berkahwin, Sayyidina Ali berjaya mendapatkan satu orang panggil apa? Roti orang panggil apa? Sebuku roti, bukan sebuku, dia macam roti ish tu yang besar Arab tu. Sehelai roti okay. Roti ni yang paling Sayyidina Ali minat. Dia paling suka roti, dia berjaya dapatkan. Dia belilah daripada duit uncang dia. Dia balik ke rumah dan dia dengan gembira dia bawa dekat Sayyidatina Fatimah. Dia kata, tengoklah abang bawa roti yang paling abang suka. Kita paling suka. Sedap roti tu. Jadi mereka berdua bergembira dan Sayyidatina Fatimah masak roti tu dengan bermacam-macam aneka makanan. Kemudian mereka pun tak sabar nak makan sama-sama. Jadi sebelum sempat lagi mereka nak makan, sempat mereka makan lagi, datang seorang tawanan ke rumah mereka. Tawanan perang ataupun orang-orang yang daripada musafir datang minta makanan sedikit. Kata mereka tak makan 2 hari 3 hari tak makan. Dia pun merayu untuk makanan, mintalah beri makanan sedikit. Saya dah lama tak makan. Dia Sayyidina Ali pun bagilah sedikit roti. Memberikan 1/4 daripada roti tu beri kepada tawanan tersebut. Kemudian dia pun nak sambung makan. Lepas tawanan tu cakap terima kasih, baik sangat tuan kerana beri saya makan. Kemudian dia pun lepas pergi datang lagi satu tawanan lain. Nak makanan juga. Mereka pun kerat lagi roti sampai lepas tawanan tu datang lagi tawanan lain. 3 tawanan tak silap. Orang-orang yang musafir. Tawanan dengan orang musafir, orang-orang yang tak ada duit, tak ada makanan, dah lama tak makan. Jadi mereka kerat roti tu sampai tinggal sikit saja untuk bahagian untuk mereka. Yang banyaknya bagi kat orang. Itu nak tunjuknya, mereka susah pun mereka bagi kat orang. Ini kan kita yang senang ni. Takkan susah juga nak bagi kat orang. Jadi pegang konsep kalau kita nak kaya, perlu bersedekah daripada sekarang. Maksudnya apa macam? Bersedekahlah sampai kaya. Jangan nak kaya dulu baru sedekah. Tak. Jangan pegang konsep macam tu. Salah sebenarnya. Jangan kedekut. Kita kena sentiasa memberi. Tapi memberi tu biar bijak. Jangan beri. Memanglah beri tu bagus. Tetapi beri untuk yang mana kita ada save untuk kita. Maksudnya kita still memberi setiap hari. Setiap waktu solat. Pergi masjid. Sentiasa bersedekah. Itu pun sudah membadai. Maksudnya kita sentiasa dinilai kita punya pahala tersebut. Dan kita mesti ada save untuk kita untuk selamatkan diri kita. Okay, boleh. Itulah maksudnya kehebatan yang bersedekah ini.
bahawa dia membantu orang itu naikkan nilai dirinya. Jadi Sayyidina Ali ni walaupun dia terdesak nak makan roti tu pun dia sanggup kerat bagi ke orang lain. Itulah Allah paling sayang ataupun paling redha pada seorang yang memberikan apa yang dia paling sayang kepada orang lain. Itu orang yang paling dahsyat sekali orang punya iman dia. Okey. Bukan senang nak jadi orang macam tu. Itulah dia tergolong di kalangan wali-wali Allah. Orang-orang yang terpilih yang Allah beri kelebihan. Sebab tu Nabi Sayyidina Ali ni dia berikan gelaran karamallahu wajhah, yang mana dia muliakan dia punya muka ni, tak boleh ditunjuk, tak boleh dilakonkan muka dia, karamallah, dia muliakan wajahnya. Okay, kita masuk ayat ke-15. Yatiman dha maqrabah, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ini memberi makan. Ini merujuk kepada memberi makan ayat 14 tadi. Memberi makan kepada orang yang lapar ketika waktu musim kelaparan. Waktu tu kita perlu juga makanan, tapi kita bagi kat orang. Tu dahsyatnya orang macam ni. Seperti Sayyidina Ali tu. Dan ayat ke-15, beri makan anak yatim dan jaga hubungan kerabat. Beri makan anak yatim yang ada hubungan kerabat. Maksudnya anak yatim tu seperti sama ada ayah anak kepada ayah abang kita, anak saudara ataupun anak sepupu atau sebagainya, ada kerabat. Jadi itu adalah perkara antara yang sukar. Jadi kat sini setakat ni ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama melepaskan hamba saya. Yang kedua, memberi makan pada hari jadi kelaparan. Yang ketiga, anak yatim yang ada hubungan kerabat. Bagi makan kepada orang waktu kemarau, waktu yang perlukan makanan, dengan bagi anak yatim yang ada hubungan kerabat. Okey, poin yang keempat ialah ayat ke-16. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Orang miskin yang sangat fakir ni lah kisah Sayyidina Ali tu. Orang miskin yang sangat fakir, tawanan perang. Jadi tawanan perang ni merupakan orang miskin lah, kerana harta dia semua dah dirampas oleh pihak berkuasa. Itulah keadaannya. Jadi ada 4 poin di sini. Kita masuk ayat ke-17. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Okey, ayat ke-17 ini kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Inilah sifat orang beriman. Seperti dalam surah Al-Asr, innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq, yang berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Di sini dicakap berpesan kepada kesabaran dan marhamah, kasih sayang, berpesan kepada kesabaran dan kasih sayang. Kita berpesan bersabar, sabar dan kasih sayang, kita tolong orang lain. Itulah maksudnya orang yang hebat, orang yang beriman. Bukan senang jadi orang yang beriman. Orang yang beriman yang hanya orang yang terpilih oleh Allah. Bukannya orang pergi waktu subuh saja beriman. Tak. Kalau pergi subuh pun hati celaka, sama je. Tak. Dia adalah orang yang bersungguh juga, bangun subuh, solat masjid. Itu perjalanan dia, dahsyat. Tetapi yang lagi terbaik ialah dia berpesan, dia memberi peringatan kepada orang lain. Dia sentiasa sebarkan zikr ataupun peringatan. Inna zikru tanfa'ul mu'minin. Peringatan adalah sangat-sangat bermanfaat kepada orang mukmin. Jadi Rasulullah pun menyuruh memberi peringatan setiap hari. Okay, kita masuk ayat ke-18. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Golongan kanan ni. Maksud golongan kanan apa? Orang yang beriman dan saling berpesan itu. Orang yang beriman dan saling berpesan-pesan tu, yang mana iman, kalau kita perasan, iman yang kuat ialah bila dia nampak kemungkaran, dia mencegah dengan tangan dia. Mencegah dengan tangan tu. Tangan macam ni. Bukan tangan macam ni, tangan macam ni. Bila dia nampak kemungkaran. Tetapi itu iman paling kuat. Iman yang kedua sederhana kuat, dia tak kuat sangat. Dia sederhana, dia tak kuat sangat. Adalah mencegah dengan mulut. Dia nampak kemungkaran, dia cegah dengan mulut. Dia kata, oi, jangan buat tu. Macam tu lah. Cegah dengan mulut. Dia berani. Tapi dia mulut je, dia tak berani tumbuk. Iman yang paling lemah sekali. Lemah sangat-sangat. Dan bukanlah kategori orang beriman. Tapi dia adalah sikit beriman. Sikit sangat lah. Itu merupakan, dia nampak kemungkaran, dia cegah dengan hati dia. Aku tak nak buat tu. Dia cakap, aku tak nak buat tu. Maksudnya dia berjaya kalahkan nafsu dia. Tapi dia tak berjaya nak tegur orang tu. Itulah iman yang paling lemah. Dan itulah paling lemah cara berpesan kepada kebenaran dan kesabaran dan kasih sayang. Jadi orang yang beriman sebenarnya ialah orang yang berpesan kepada kesabaran dan kasih sayang, berpesan kepada kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, berpesan kepada kebenaran. Kalau kebenaran tak mampu, kesabaran tak mampu, kasih sayang pun tak mampu, yang mampu cegah dengan hati je, cegah yang penting, ataupun cegah hati pun tak mampu. Cegah hati tak mampu, maksudnya kita berbuat sekali maksiat, buat sekali dosa berulang kali. So kita bukan beriman, kita munafik. Baik, kita masuk dalam ayat ke-20.
alaihim narum muqsadah. Mereka dalam neraka yang tutup rapat. Yang mana? Sorry. Ayat 19 sorry. Wallazina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Wallazina kafaru. Kafaru di sini merujuk kepada orang yang kafir ini merujuk kepada orang yang kufur, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang merupakan orang yang kafir. Jangan ingat kafir ni hanya orang, memang orang kafir itu orang mendustakan. Tetapi orang Islam yang dia tahu benda tu baik tapi dia tak buat, itu bukan kufur. Kita kufur, itu munafik. Munafik lagi lah, neraka paling bawah sekali, lagi bawah daripada orang kafir. Jangan ingat kita je asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad kita masuk syurga. Tak, kalau anda dah tahu rukun Islam, anda dah mengucap, setakat mengucap je, anda tak tunaikan 5 rukun Islam, anda tunaikan satu rukun je, iaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad, 4 rukun tak buat, so anda masuk neraka lah, munafik. Itu bukan kira Islam. Tak cukup, tak lengkap Islam kita. Tak lengkap. Jangan ingat Islam je asyhadu alla, tak. 5 rukun, tiang konkret tu, tiang agama tu. Jangan nak sembang kalau puasa Ramadan pun tak buat, zakat pun tak buat, menunaikan haji pun tak buat. Kalau dah mampu tak tunaikan, tak ada makna pun. Jangan ingat kita ni orang kafir je masuk neraka, kita kita akan masuk syurga, kena bakar neraka kejap je. Tak ada, jangan ingat macam tu. Okey? Kafir di sini maksudnya orang yang tak mengamalkan ayat-ayat Allah. Yang dia tahu tentang ayat Allah ni tapi dia tak mengamal dia. Maksudnya dia kafir, dia mendustakan ayat-ayat Allah. Dia kafir maksudnya dia tak buat, maksudnya dia tak percaya apa yang Allah sampaikan, ayat-ayat Allah ini. Dan dia tak berpesan kepada kebaikan, dia tak beriman kepada Allah. Dia tidak berpesan kepada kebenaran. Seperti mana ayat tadi, orang yang beriman ialah watawassaw bis sabr dan watawassaw bil marhamah. Dan serta dalam surah Al-Asr watawassaw bil haq, berpesan kepada kebenaran. Tak buat benda tu, tak beriman lah. Tak beriman apa lagi, munafik lah. Muslim tapi munafik, tak buat apa benda yang disuruh oleh Al-Quran. Jadi kita na'udzubillah, minta elak daripada perkara tersebut. Jadi ayat terakhir, alaihim narum muqsadah. Jadi orang yang kafir, orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah ini, masuk di dalam neraka yang ditutup rapat. Ditutup rapat, tak boleh nak. Jangan haraplah kau nak keluar. Tu ya, tutup rapat ni. Orang kafir mana boleh keluar dah dari neraka. Okey, kita kena hindari, kita harapkan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang seperti itu. Yang mana kita tak nak jadi munafik. Kalau kita dah tahu perkara itu betul, perkara itu benar, kita buat betul. Apabila kita tahu perkara itu benar, kita beramal, kita beri manfaat kepada orang lain, kita beri peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wajib kita sebarkan apa yang kita ada. Apa yang kita tahu, apa yang kita ada, kita wajib sebar kepada orang lain. Itulah maksudnya syukur kepada Allah. Bila kita tak sebarkan, maksud kita tak bersyukur kepada Allah. Apa yang kita ada, kita tak gunakan, maksud kita tak bersyukur kepada Allah. Apa yang kita tahu, kita tak amalkan, maksud kita tak bersyukur kepada Allah. Faham konsep bersyukur dulu ya. Baik, itulah serba sedikit tentang surah Al-Balad. Setakat itu sahaja, insya-Allah. Jika tak ada kekangan, esok kita masuk tadabbur surah Al-Fajr. Baik, setakat itu saja. Terima kasih yang still join. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.